Hello guys, MP Macang Kantoi sahabat-sahabat semua menyebarkan berita palsu dan juga membuat kenyataan palsu di dalam Dewan Rakyat sehari ini. Ya, Kantoi apabila YB Anthony Lok menyekolahkan MP Macang yang begitu nampaknya apabila berucap, ya berkata-kata dengan penuh semangat, berteriak-teriak hingga suaranya pun hilang sahabat-sahabat semua demi menunjukkan keseriusan, demi menunjukkan untuk meyakinkan orang bahwa apa yang dikatakannya itu benar belaka. Tetapi akhirnya hari ini terkantoi besar-besaran, terkantoi habis, kantoi kau-kau sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang berlaku, mari kita sekali lagi dengar ataupun tonton video ini bagaimana terkantoinya ahli parlimen Macang daripada Parti Bersatu ini. Saya nak masuk kepada isu darat, projek laluan Rio Pantai Timur, ECRL. Menyentuh isu-isu Muhammad Menteri, berkaitan. minta maaf. Sudahkah bercakap tentang MAHB, KLIA? Belum? Sudah. Oh, minta maaf, saya nak masukkan sikit je. Tentang cadangan khazanah dan KWSP untuk menjual sebahagian pegangan MAHB kepada GIP yang dimiliki oleh BlackRock. Apakah Kementerian Pengangkutan bersetuju dengan cadangan ini? Sebab difahamkan saya zaman yang buat Menteri PH 1.0 dulu pun sudah tidak dipersetujui oleh Kabinet dululah. Jadi saya nak tanya, apa nilai tambah GIP kepada KLIA sedangkan kita ada operator airport yang lebih baik di Incheon, Doha, Changi. GIP ran some of the worst airport in Europe. Jadi kenapa GIP menjadi pilihan? Yang pertamanya itu ialah andaian yang Muhammad saja. Belum pun ada pengumuman kata kita nak jual kepada GIP. Itu andaian yang Muhammad. Itu yang saya kata, itu andaian. Yang keduanya, keputusan masa 2019, masa kerajaan PH dulu, tak pernah dibincangkan dalam kabinet. Boleh tanya Presiden Parti Yang Berhormat, tak pernah dibincangkan dalam kabinet. Tak pernah isu itu dibangkitkan dalam kabinet pun. Yang ketiganya, isu pemilikan equity, bagaimana dia nak strategik, dia tidak melibatkan Kementerian Pengangkutan. Syarikat MAHB ialah operator lapangan terbang. MOT ialah regulator. Jadi kita tak boleh campur tangan dari segi equity MAHB. Bagaimana struktur equity, itu terpulang kepada Khazanah. Khazanah akan membuat keputusan, dia akan membuat pengumuman kalau ada berkenaan dengan apa-apa restructuring equity holdings Khazanah ini. Jadi ini terpulang kepada Khazanah. Dan saya rasa cukup yakin dengan pengalaman dan juga profesionalisme Khazanah untuk membuat penilaian. Dengan siapa mereka nak buat rakan strategik, itu terpulanglah. Setakat ini tak ada langsung confirmation bahawa Khazanah telah memasuki perjanjian dengan mana-mana pihak. Kalau ada, sudah tentu akan ada pengumuman yang membuat. Okey? Puas hati ya? Jadi tak payah spin lagi isu ni ya. Seterusnya saya ingin menyentuh isu-isu berkaitan ECRL yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Tumpat, Yang Berhormat Bentong dan Yang Berhormat Setiu. Untuk makluman Yang Berhormat Tumpat, kerajaan tidak mempunyai cadangan untuk mengembalikan stesen ECRL Pengkalan Kubur setakat ini kerana ia melibatkan kos yang tinggi kepada kerajaan. Untuk makluman, terdapat beberapa economic acceleration project di negeri Kelantan yang telah dikenal pasti untuk dibangunkan seperti di stesen Pasir Putih iaitu Tok Bali Industrial Park yang akan memfokuskan kepada kawasan industri dan pelabuhan darat. Projek ini akan memberikan kesan limpahan kepada sektor-sektor lain yang berpotensi seperti pelancongan, logistik, industri halal dan pertanian. Menjawab isu pemantauan projek ECRL daripada Yang Berhormat Bentong, pihak pasukan projek Projek ECRL mengambil maklum aduan berkenaan impak alam sekitar dan kerosakan infrastruktur jalan lama Bentong Kuala Lumpur di dalam kawasan pembinaan projek ECRL. Berikut merupakan tindakan yang telah diambil oleh pihak ECRL bagi mengawal isu yang telah dibangkitkan. Yang pertama, untuk makluman, pihak ECRL telah melaksanakan rutin pemeriksaan tapak secara mingguan untuk mengenal pasti ketidakpatuhan yang berlaku bagi tujuan pembaikan secepat mungkin.
Selain itu, pihak ECRL juga telah melaksanakan audit pengawasan tapak yang terkini pada 7 dan 8 Februari 2024 bagi tujuan pematuhan alam sekitar. Oleh yang demikian, impak alam sekitar dapat dikawal secara serta-merta tanpa melibatkan kesan kepada orang awam. Yang kedua, tindakan pembaikan telah dilakukan sama ada melalui pemantauan oleh pihak ECRL ataupun aduan daripada orang awam. Untuk makluman, pihak ECRL telah melaksanakan kerja-kerja pembaikan dan telah mengemukakan surat maklum balas rasmi kepada pihak JKR Pahang pada 4 Oktober dan 28 Disember tahun lalu terhadap aduan serta kerja-kerja pembaikan kerosakan jalan yang diterima. Selain itu, pihak ECRL juga mengambil tindakan berkala bagi mencuci jalan daripada kesan debu dan habuk terutamanya di laluan keluar masuk tapak projek ECRL. Bagi memudahkan aduan dilakukan oleh orang awam, pihak ECRL telah menyediakan talian aduan bernombor 017-788-3836 bagi projek ECRL Seksyen 7 yang melibatkan daerah Bentong. Melalui aduan yang diterima, pihak ECRL akan melaksanakan tindakan susulan bagi memastikan kerja-kerja pembaikan yang diperlukan. Segala aduan yang diterima akan dikenal pasti dari masa ke semasa. Saya nak menjawab juga Yang Berhormat Paya Besar. Ada? Tak ada dalam Dewan. Kalau tak ada, saya skip. Okey. Saya masuk kepada penyelenggaraan stesen dan aset KTMB. Yang menjawab Yang Berhormat Jerantut. Okay. Kerja-kerja penyelenggaraan ke atas aset KTMB dijalankan secara harian, mingguan, bulanan, tahunan mengikut keperluan dan tahap kerosakan aset tersebut. Selaras dengan penyediaan perkhidmatan train DMU bagi sektor jalan kereta api Pantai Timur oleh kerajaan, kerja-kerja pembinaan platform bagi perkhidmatan ini sepanjang 100 meter sedang dalam fasa reka bentuk untuk dimutamatkan oleh Pembadanan Aset Kereta Api bersama agensi pelaksana iaitu JKR termasuk bagi stesen kereta api Kura-Kurau. Jangkaan pelaksanaan fasa pembinaan ini adalah pada suku ketiga 2024 mengambil kira isu-isu teknikal yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Dengan pembinaan platform tersebut, dia dapat memberi kemudahan kepada penumpang untuk naik dan turun memandangkan keadaan platform sedia ada tidak kondusif bagi golongan rentan. Untuk makluman Yang Berhormat, jejantas pejalan kaki dan motosikal yang disediakan di kawasan stesen kereta api adalah bagi kegunaan penumpang yang menggunakan perkhidmatan tersebut. Selain itu, cadangan bagi laluan jejantas pejalan kaki untuk kegunaan awam perlu dipanjangkan kepada pihak berkuasa tempatan. Bagi permohonan lintasan rata awam pula, ia memerlukan penyediaan jalan rasmi yang menghubungkan kawasan-kawasan terlibat dan mendapat kelulusan daripada agensi pengangkutan awam darat. Seterusnya, berkaitan dengan cadangan pemindahan ibu pejabat KTMB ke lokasi baru. Ini yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Jerantut. Ya, saya nak jawab Jerantut pada hari ini. Yang pertamanya, belum ada lagi proses pemindahan, Yang Berhormat. Adalah satu cadangan dan tawaran daripada pihak RAC. RAC itu Railway Asset Corporation, Pembadanan Aset Kereta Api. Mengapa ada tawaran itu? Sebab RAC ada satu bangunan baru di Jalan Tun Sambatan, di Brickfields. Okay. Menara RAC itu dibina atas usaha sama dengan pihak YTL. Okay. Ini projek yang dah lama dah. Sebelum saya pun menjadi Menteri Pengangkutan tahun 2018. Tetapi dimulakan semasa saya menjadi Menteri pada tahun 2018, di mana sebahagian tanah itu diambil oleh YTL untuk kemajuan dan secara returnnya, pulangannya kepada kerajaan ialah membina satu bangunan baru yang dinamakan sebagai Menara RAC yang sudah siap dibina di Brickfields. Saya jemput Yang Berhormat boleh datang sekali kita pergi lawat. Okay. Apa yang RAC buat ialah RAC menawarkan bangunan itu kepada KTMB untuk dipindahkan ibu pejabat KTMB itu yang sekarang berada di bangunan warisan kita opposite dengan stesen Kuala Lumpur. Apabila bangunan lama, kita tahu macam-macam masalah penyelenggaraan dan sebagainya. Itu sebabnya RAC menawarkan kepada KTMB untuk pindah ke bangunan baru tanpa sewa, free of charge. Jadi tidak ada soal RAC ataupun Kementerian Pengangkutan memaksa KTMB mengosongkan bangunan itu.
Itu tawaran. Tetapi tawaran itu sama ada diterima atau tidak belum diputuskan lagi. Kalau KTMB rasa itu tak nak terima, terpulanglah kepada lembaga pengarah KTMB. Dan Kementerian Pengangkutan tak akan memaksa KTMB nak pindah. Sebab kalau KTMB tak mengambil tawaran daripada RAC, RAC boleh menyewakan bangunan itu kepada pihak swasta dan menjana pulangan sewa. Jadi tidak timbul soal bahawa Kementerian Pengangkutan ataupun melalui RAC memaksa KTMB kosongkan tanah itu. Saya tahu ada macam-macam tuduhan bukan daripada Yang Mohamad. Saya hargai apa yang dikatakan oleh Yang Mohamad sebab Yang Mohamad cakap dengan profesional. Tak ada andaian, tak ada dakwaan bukan-bukan. Ada dakwaan kononnya kita nak kosongkan bangunan itu bagi kepada YTL. That's rubbish. Tak pernah ada sebarang cadangan bahawa bangunan itu kalau dikosongkan nak diserahkan kepada mana-mana syarikat swasta. Itu bangunan warisan, bangunan sejarah negara. Sudah tentu kepunyaan kerajaan melalui IAC. Bangunan yang diduduki oleh KTMB sekarang itu juga milik IAC, Perbadanan Aset Kereta Api. Kerana semua aset dan harta di bawah KTMB itu diletak di bawah Perbadanan Aset Kereta Api. Sekiranya bangunan itu dikosongkan, maka sudah tentu ada projek-projek pemeliharaan melibatkan dengan khazanah. Sebab khazanah sekarang ada satu projek untuk menghidupkan semula dan memelihara kawasan bangunan Sultan Abdul Samad, Masjid Negara dan sebagainya untuk pastikan kawasan itu kita pelihara dengan baik sebagai warisan negara. Jadi tidak ada isu dan tidak ada sebarang kemungkinan bahawa kita nak menggadaikan bangunan warisan kita. Jadi Yang Berhormat, jangan bimbang. Dan saya harap Yang Berhormat berbetulkan. Ada blogger-blogger kat luar cakap bukan-bukan. Kononnya kita nak serahkan kepada syarikat swasta. Tidak. Langsung tak ada niat itu. Jadi untuk KTMB terpulanglah. KTMB boleh buat keputusan nak pindah atau tidak pindah. Itu tawaran. Kalau tak nak pindah, kekal kat sana, RAC boleh gunakan bangunan yang baru itu untuk menjana sewa. Jadi bangunan itu baru siap. Dia dah siap setahun lebih, belum lagi diduduki. Kalau Yang Berhormat berminat, saya boleh bawa. Sebab saya pun belum melawat bangunan itu. Boleh sama-sama melawat bangunan itu. Okey, Yang Berhormat. Seterusnya, penjimatan subsidi kerajaan untuk pelaburan kepada pengangkutan awam. Kementerian Pengangkutan menyambut baik cadangan Yang Berhormat keluar berhubung penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar seharusnya dilabur semula untuk menambahbaikan pengangkutan awam di seluruh negara, bukan sahaja di Lembah Kelang. Kementerian Pengangkutan yakin bahawa subsidi yang dapat dijimatkan kelak akan dilaburkan untuk kemudahan dan keselesaan rakyat jua. Yang Berhormat Petaling Jaya memakikan bahawa kawasan PJ meliputi perkhidmatan pengangkutan bas bagi 34 laluan termasuk bas perantara dan BRT bagi kesinambungan perkhidmatan rel. Data purata perjalanan penumpang sehari yang direkodkan menunjukkan peningkatan kadar positif hampir 19% iaitu 34,809 penumpang pada tahun 2023 berbanding 28,000 pada tahun 2022. Kerajaan sememangnya sedang melaksanakan inisiatif Demand Responsive Transit DRT ataupun Bus on Demand secara proof of concept di mana pengguna perkhidmatan kenderaan awam boleh menggunakan perkhidmatan atau inisiatif ini bagi menangani masalah first mile dan last mile yang dibangkitkan. Bagi kawasan Petaling Jaya, Rapid Bus dalam perancangan untuk melaksanakan proof of concept DRT yang dijangka pada Mei 2024 di laluan LRT Taman Paramau ke Sungai Wei dan laluan LRT Taman Bahagia ke SS7. Perkhidmatan BOD merupakan tempahan perkhidmatan bas melalui aplikasi yang dijalankan tanpa jadual dan laluan yang tetap serta beroperasi di dalam zon yang diluruskan. Objektif POC ini adalah untuk mengkaji keberkesanan perkhidmatan, menilai impak kepada perkhidmatan sedia ada dan mengumpul maklumat tahap penggunaan perkhidmatan BOD dalam kalangan orang awam. Syarikat aplikasi yang berminat boleh memajukan kertas cadangan berkenaan permohonan POC BOD kepada unit bas Ibu Pejabat APAD yang telah dilaksanakan bermula 5 September 2022. Saya juga nak menyentuh berkenaan dengan isu lori melebihi had muatan. Betul-betul isu lori melebihi had muatan yang dibenarkan telah menjadi salah satu penyebab kepada kerosakan jalan raya. Untuk maklumat Yang Berhormat Rompin, salah satu tindakan utama yang dilaksanakan bagi menangani isu ini adalah dengan menggiatkan aktiviti-aktiviti penguasaan oleh pihak JBJ
melibatkan peraturan had muatan kenderaan dan had laju bagi kenderaan berat. Selain mengoperasikan 53 buah stesen penguasa ataupun stesen timbang di seluruh negara, pihak JBJ juga turut dibekalkan dengan 75 unit alat timbang mudah alih bagi tujuan penguasaan tersebut. Sepanjang tempoh antara tahun 2016 sehingga September 2023, sejumlah 65,221 notis saman telah dikeluarkan, melibatkan kesalahan muatan bahaya dan lebihan muatan. Di samping itu, Kementerian Pengangkutan bersama Kementerian Kerja Raya sedang dalam proses akhir untuk membangunkan sistem High Speed Weight in Motion. Menerusi penggunaan sistem HS-WIM ini, aktiviti penguasaan kenderaan berat boleh dilaksanakan secara masa sebenar atau automatik tanpa memerlukan kenderaan tersebut perlu berhenti untuk ditimbang. Sistem HS-WIM ini akan dipasang terus di atas jalan lokasi-lokasi strategik di seluruh negara. Sistem HS-WIM ini akan membolehkan aktiviti penguasaan dilaksanakan 24 jam sehari sepanjang tahun. Aspek integriti penguasaan juga akan dapat ditingkatkan apabila proses penimbangan dan penguasaan dilaksanakan secara automation sepenuhnya. Penggunaan sistem HS-WIM juga dapat mengurangkan kebergantungan kepada jumlah tenaga manusia atau anggota penguasaan yang tinggi. Anggota penguasaan akan boleh melaksanakan aktiviti penguasaan di lokasi-lokasi yang lain yang tidak dipasang dengan sistem tersebut. Akhirnya, sistem HS-WIM ini dijangka dapat memperluaskan capaian, meningkatkan pematuhan dan memperkukuhkan lagi keberkesanan penguasaan ke atas peraturan muatan kenderaan motor serta menjadi penyelesaian jangka masa panjang dalam menangani isu had muatan kenderaan berat. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia sedikit perkongsian ya berkaitan dengan isu-isu lain. Pokoknya adalah kita berbalik kepada tuduhan yang dilemparkan oleh ahli Parlimen Machang. Ya, individu ini dikenali sebagai seorang yang paling bijaksana di dalam Parti Bersatu kerana pernah menggemparkan satu Malaysia dengan satu cadangan untuk memprint banyak wang ya, ringgit yang untuk diberikan kepada rakyat bagi membantu memulihkan nilai ringgit. Itu antara kebijaksanaan individu ini, sahabat semua, yang tidak boleh dipertikaikan lagi. Jadi apa yang berlaku akhirnya beliau membuat satu andaian, membuat satu berita palsu, membuat fitnah, tuduhan, dan akhirnya apa yang dikatakan itu ternyata adalah hanya andaian beliau semata-mata, hanya untuk memanaskan, hanya untuk membina persepsi kononnya benda itu yang dikatakannya itu telah pun dijual, sedangkan perkara itu tidak pernah pun ya dibawa di dalam mesyuarat kabinet. Dan dia juga membuat satu kenyataan kononnya isu itu dibawa di dalam kabinet, dan kabinet pada tahun ketika Pakatan Harapan memerintah diketuai oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad, katanya ditolak oleh kabinet. Soalan tadi dijawab oleh YB Anthony Loke bahawa perkara itu tidak pernah pun dibincangkan ya di dalam Dewan Rakyat, di dalam kabinet, maafkan saya. Jadi ternyata inilah sikap pemimpin-pemimpin bukan saja daripada PAS, tapi sekarang ini Bersatu sudah semakin pandai untuk memutarbalikkan kenyataan, memutarbalikkan fakta dan sebaliknya dan sebagainya. Itulah dia perangai-perangai pemimpin daripada Perikatan Nasional. Tidak habis-habis menunggang isu ya untuk membina propaganda persepsi buruk untuk imej kerajaan hari ini. Itu sedikit tambahan saya, sahabat semua. Bagaimana dengan anda? Adakah anda setuju atau tidak? Anda boleh berikan komen anda di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tapapun kangkap dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tubuk dadah tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.